Sistem suria kita yang sangat luas menempatkan gergasi gas yang berputar dan planet batuan seperti bumi. Malah terdapat dunia yang menarik, lebih besar daripada planet utari, tetapi tidak mengorbit mengelilingi matahari, sebaliknya, mengelilingi planet Mushtari yang sangat besar. Ini adalah Ganymede, satelit semula jadi terbesar dalam sistem suria kita. Ganymede yang diliputi lapisan ais yang tebal telah menarik minat saintis selama bertahun-tahun. Permukaannya yang retak dan berbekas menceritakan kisah luar biasa sistem suria selama berbilion-bilion tahun. Di bawah bahagian luarnya yang berais, Ganymede menyembunyikan rahsia yang boleh mengubah pandangan kita tentang kehidupan di alam semesta selama-lamanya. Pada masa ini, ia merupakan satu-satunya bulan yang diketahui mempunyai medan magnetnya sendiri dan jauh di bawah permukaannya. Mungkin terdapat lebih banyak air daripada semua lautan bumi yang digabungkan. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan ke bulan yang sangat besar ini dan mengkaji imej terkini Ganymede, Raja Bulan Sistem Suria. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, ini adalah satelit Galileo dan yang terbesar di antaranya ialah Ganymede. Pemerhatian Galileo terhadap bulan-bulan Galilean ini telah merevolusikan pemahaman kita tentang kosmos dengan memberikan bukti pertama bahawa tidak semua jasad angkasa beredar mengelilingi bumi. Ganymede boleh ditabal sebagai raja kepada semua satelit semula jadi. Diameternya kira-kira 5,300 km. Ia adalah bulan terbesar dalam sistem suria kita, melebihi saiz planet utari. Tetapi saiz bukan satu-satunya perkara yang membezakan Ganymede. Keupayaan kita untuk mengkaji Ganymede seiring dengan kemajuan teknologi seperti teleskop moden berasaskan darat dan angkasa telah memberikan kita gambaran yang lebih jelas tentang bulan yang jauh ini. Pelancaran probe angkasa telah membawa revolusi baru dalam penerokaan jasad angkasa lain. Kapal angkasa seperti pengorbit Galileo dan probe Juno telah mengembara ke sistem Mushtari untuk menghantar semula imej dan data terperinci ke bumi yang membolehkan kita mengkaji Ganymede dengan lebih mendalam lagi. Misi ini telah memberi kita pandangan dekat permukaan Ganymede, mendedahkan rupa bumi yang berais dan corak menarik yang terukir padanya. Ganymede ialah bulan kontras. Permukaannya adalah tampalan dua jenis rupa bumi yang berbeza. Kawasan yang lebih gelap dipenuhi dengan kawah dan alur memberi kita gambaran serta pandangan sejarah Ganymede pada masa lalu. Manakala kawasan yang rata memberi pandangan dunia yang dinamik dan aktif secara geologi. Aspek Ganymede yang paling menarik perhatian terletak di bawah permukaan beraisnya. Para saintis percaya terdapat lautan cecair yang luas di bawah ais yang mengandungi lebih banyak air daripada semua lautan bumi yang digabungkan. Nampak gayanya, bulan ini bukan sahaja menampung dunia lautan yang luas, akan tetapi memiliki keunikan lain yang tidak ada pada bulan lain. Ia adalah satu-satunya bulan dalam sistem suria kita yang menghasilkan medan magnetnya sendiri, sifat yang biasanya dikhaskan untuk planet. Medan magnet ini mencipta aurora yang indah daripada suasana yang sangat jarang berlaku. Maka, timbul satu persoalan. Bolehkah dunia berais yang jauh ini menampung keadaan yang diperlukan untuk kehidupan? Pemahaman kita tentang Ganymede telah dipertingkatkan dengan pelancaran misi angkasa yang dihantar ke sistem Mushtari. Galileo tiba di Mushtari pada tahun 1995, memulakan misi hampir 8 tahun untuk mengkaji gergasi gas dan satelitnya. Kapal angkasa itu memulakan lintas terbang dekat dengan Ganymede, mengambil imej terperinci permukaan beraisnya dan mengukur medan magnetnya. Data yang dikumpul oleh Galileo merevolusikan pemahaman kita tentang Ganymede, mendedahkan sejarah geologi kompleksnya dan mengesahkan medan magnetnya. Ciri ini membezakannya bukan sahaja daripada satelit lain, tetapi juga kebanyakan planet. Ganymede adalah satu-satunya satelit dalam sistem suria kita yang menjana medan magnetnya sendiri. Medan magnet dicipta oleh pergerakan besi cair dalam teras dasar angkasa, satu proses yang serupa dengan penjanaan medan magnet bumi. Walau bagaimanapun, misteri utama Ganymede berdasarkan struktur satelit dan usianya. Teras Ganymede sejak dahulu lagi sepatutnya telah menyejuk dan mengeras. Namun begitu, bagaimanakah bulan ini mencipta medan magnet? Jawapannya mungkin terletak pada proses yang dipanggil pemanasan pasang surut.
Semasa Ganymede mengorbit Mustari, lingkungan graviti planet menyebabkan bahagian dalam bulan mengecut dan meregang. Untuk memahami pasang surut ini, kita boleh gunakan contoh seperti proses menguli tepung bagi pembuatan roti canai. Anda menggunakan daya ke atasnya menolak dan menarik ke arah yang berbeza. Jadi semasa anda menguli dough anda, mungkin anda perasan bahawa ia akan semakin memanas. Ini kerana daya yang anda lakukan mencipta geseran dan geseran ini menjana haba. Ia serupa dengan cara pemanasan pasang surut berfungsi. Dalam kes Ganymede, proses ini dilakukan oleh tarikan graviti Mustari. Apabila Ganymede berputar mengelilingi Mustari, graviti planet menarik bahagian bulan yang berlainan dengan daya yang berbeza menyebabkan ia melengkuk dan meregang. Lenturan dan regangan ini menghasilkan geseran dalam Ganymede, seterusnya menjana haba. Haba ini mungkin cukup untuk mencairkan sebahagian daripada dalaman Ganymede, mewujudkan lapisan logam cecair yang akan menjana medan magnet bulan. Antara lain, medan magnet Ganymede adalah unik kerana tidak seperti bumi. Ia tertanam dalam magnetosfera berkuasa Mustari, mewujudkan persekitaran elektromagnet yang kompleks dan dinamik. Medan magnet ini penting untuk potensi kebolehdiaman Ganymede. Ia mencipta magnetosfera di sekitar Ganymede yang secara teorinya boleh melindungi kehidupan di bulan daripada sinaran suria yang berbahaya. Selain itu, interaksi antara medan magnet Ganymede dan magnetosfera Mustari menghasilkan aurora dan atmosfera nipis Ganymede. Aurora ini telah memberikan para saintis maklumat berharga tentang struktur dalaman Ganymede. Contohnya, mengesahkan kehadiran lautan di bawah permukaannya. Baru-baru ini, kapal angkasa Juno telah mengkaji Mustari dan satelitnya. Dilancarkan pada tahun 2011, misi utama Juno adalah untuk mengkaji komposisi Mustari, medan graviti, medan magnet dan magnetosfera kutubnya. Pada Jun 2021, kapal angkasa Juno NASA membuat penerbangan dekat Ganymede pada jarak 1038 km dari permukaan bulan, mengambil imej paling terperinci permukaan bulan setakat ini. Sistem pengimejan Juno Cam hanya mempunyai 25 minit untuk mengambil imej Ganymede. Tetapi dalam masa yang singkat itu, ia berjaya mengambil 5 imej yang sangat menakjubkan. Imej-imej ini menunjukkan permukaan Ganymede yang kompleks dan menarik, dengan campuran kawasan yang lebih gelap dan kawasan yang besar serta kawasan yang lebih terang serta alur. Pasukan sains Juno kini sedang membandingkan imej ini dengan imej dari misi sebelumnya, mencari sebarang perubahan yang mungkin berlaku sepanjang 2 dekad yang lalu. Akan tetapi, mengambil imej ini bukanlah mudah. Juno meluncur terbang melepasi Ganymede pada kelajuan 19 km sesaat dan kemudian meluncur di atas puncak awan Mustari pada kelajuan 57 km sesaat. Namun begitu, di sebalik cabaran-cabaran ini, kapal angkasa itu berjaya mengambil imej Ganymede yang jelas dan terperinci, memberikan kita pandangan yang belum pernah berlaku sebelum ini tentang bulan yang menarik ini. Imej-imej ini bukan sahaja menarik secara visual, tetapi ia juga penting untuk memahami geologi Ganymede dan potensi untuk kehidupan. Sebagai contoh, imej menunjukkan kawasan terang dan gelap pada lapisan ais Ganymede, menunjukkan perbezaan dalam ketulinan dan komposisi ais. Maklumat ini boleh membantu saintis memahami cara lapisan ais Ganymede terbentuk dan cara ia berubah sepanjang masa. Jadi jom kita lihat dengan lebih dekat sejarah geologi dinamik bulan ini. Kawasan gelap dianggap bahagian tertua permukaan Ganymede kira-kira 4 bilion tahun. Ia mempunyai kawah yang besar, menunjukkan ia stabil untuk tempoh yang lama, menanggung kesan parut tidak terkira banyaknya. Sebaliknya, kawasan alur berwarna lebih cerah adalah lebih muda dan menunjukkan aktiviti geologi yang terkini. Kawasan ini dimodelkan dengan corak rabung dan parit yang kompleks. Sebahagian daripadanya melebihi 1 km tinggi dan ratusan kilometer panjangnya. Bentuk muka bumi yang retak ini dianggap telah terbentuk akibat aktiviti tektonik yang disebabkan oleh pemanasan pasang surut yang disebutkan sebelum ini dari orbit elips Ganymede yang mengelilingi Mustari. Apabila bulan membengkok dan meregang di bawah tarikan graviti Mustari, ia membebaskan haba yang boleh menyebabkan permukaan berais retak dan menjana semula. Proses ini boleh mencipta satu bentuk kerosakan dan rekahan pada permukaan, mengakibatkan rabung kita lihat pada hari ini. Ia adalah satu proses yang serupa dengan plat tektonik di bumi berbanding dalam persekitaran yang lebih sejuk dan asing.
Oleh itu, dengan mengkaji ciri-ciri geologi ini, kita bukan sahaja mengetahui tentang masa lampau Ganymede, tetapi kita juga mendapat cerapan tentang proses geologi yang mungkin berlaku pada bulan dan planet berais lain, membantu kita memahami kepelbagaian dunia dalam sistem suria kita dan seterusnya. Ketika kita menyelidiki lebih dalam misteri Ganymede, satu persoalan timbul. Bolehkah bulan berais ini mempunyai kehidupan? Walaupun kita belum mempunyai jawapan muktamad, akan tetapi beberapa ciri Ganymede menjadikan anda tertanya-tanya sebarang bentuk kewujudan kehidupan di sini. Yang pertama, Ganymede dipercayai mempunyai lautan bawah tanah dengan cecair pada kedalaman lebih 100 km. Lautan ini dipanaskan oleh haba dijana secara pasang surut. Di bumi, di mana ada air, di situ ada kehidupan. Jadi kehadiran lautan yang luas di Ganymede membuka kemungkinan kehidupan di sana. Mungkin dalam persekitaran yang serupa dengan lohong hidrotermal laut dalam bumi. Lohong ini mengalirkan air kaya dengan mineral yang dipanaskan oleh bahagian dalam bumi, penuh dengan bentuk hidupan yang tumbuh subur dalam keadaan yang ekstrim. Bolehkah lohong yang serupa wujud di Ganymede? Bagi astrolab, ianya tidak mustahil. Walaupun kadar oksigen di sini tidak sesuai untuk pernafasan manusia kerana ketumpatan yang rendah, ia berpotensi menyokong beberapa bentuk kehidupan mikrob. Di bumi, beberapa mikrob diketahui boleh hidup dalam suasana atmosfera yang bersih seperti pergunungan beraltitude tinggi. Walaupun keadaan di Ganymede adalah sangat berbeza daripada keadaan di bumi, kehidupan seperti yang kita ketahui disesuaikan dan mampu bertahan dalam pelbagai jenis persekitaran. Peluang untuk kehidupan wujud di sini agak besar. Perlumbaan misi pada masa hadapan belum bermula lagi. Siapa tahu rahsia apa yang mungkin didedahkan oleh Ganymede. Justru sangat penting untuk mengetahui tentang cabaran dan batasan untuk menerokai dunia yang jauh dan asing. Yang pertama, jarak Ganymede yang mengorbit Mushtari adalah sangat jauh, iaitu kira-kira 780 juta kilometer dari bumi. Walaupun bergerak pada kelajuan cahaya, ia mengambil masa lebih daripada 40 minit untuk isyarat bergerak dari bumi ke Ganymede. Ini menjadikan kawalan masa nyata kapal angkasa mustahil dan bermakna misi ke Ganymede perlu beroperasi secara autonomi bagi tempoh yang panjang. Di samping itu, suhu permukaan Ganymede ialah negatif 171 darjah Celsius dan ia terdedah kepada sinaran dari magnetosfera Mushtari. Mana-mana kapal angkasa yang melawat Ganymede mesti direka bentuk untuk menahan keadaan yang melampau. Dan akhir sekali, terdapat masalah untuk mentafsir data yang kita perolehi. Imej dan data lain daripada Ganymede mesti dihantar ratusan juta kilometer melalui angkasa dan kemudian dianalisis oleh saintis di bumi. Proses ini memerlukan teknologi dan kepakaran yang canggih dan sentiasa terdapat beberapa tahap ketidaktepatan pemerolehan data. Data yang diperoleh bukanlah disalah tafsir. Akan tetapi, pemahaman kita tentang Ganymede masih perlu diperbaiki. Walaupun komuniti saintifik nampaknya bersetuju secara umum mengenai ciri utama Ganymede, terdapat juga beberapa ketidakpastian. Satu perkara utama yang menjadi pertikaian ialah sumber dan sifat kepulan yang diperhatikan pada permukaan Ganymede. Sesetengah saintis percaya kepulan ini disebabkan oleh air dari bahagian dalam bulan yang ditolak melalui kerak air batunya. Serupa dengan kepulan yang diperhatikan pada satelit Zuhal Enceladus dan satelit semula jadi Mushtari Europa. Walaupun kewujudan lautan bawah permukaan di Ganymede disokong oleh beberapa bukti, sifat sebenar lautan ini seperti kedalaman, komposisi, keupayaan untuk menampung kehidupan masih menjadi subjek penyelidikan dan perdebatan yang berterusan. Walaupun menghadapi cabaran ini, usaha kita untuk menerokai Ganymede dan dunia jauh yang lain diteruskan. Setiap cabaran yang kita atasi membawa kita selangkah lebih dekat untuk memahami tempat kita di alam semesta. Semasa kita mengembara melalui bulan misteri Ganymede, menjadi jelas bahawa penerokaan terhadap satelit yang menarik ini masih belum selesai. NASA dan agensi angkasa lepas lain di seluruh dunia mempunyai rancangan bercita-cita tinggi bagi meneroka sistem Mushtari, JUICE, melalui agensi angkasa Eropah. Pelancaran JUICE akan membuat pemerhatian terperinci mengenai Ganymede dan bulan Galilean lain seperti Europa dan Callisto. Jupiter Icy Moons Explorer akan dilengkapi dengan set 10 instrumen canggih yang mampu mengkaji permukaan dan dalaman Ganymede dengan kadar ketepatan yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Ia akan memetakan cakra berais bulan dan lautan serta mengkaji komposisi, permukaan dan atmosferanya
dan seterusnya meneroka keunikan medan magnetnya. Selain JUICE, terdapat cadangan untuk misi yang lebih hebat. Ini termasuk landers, rovers dan juga kapal selam untuk meneroka lautan Ganymede. Walaupun masih pada peringkat konsep awal, misi ini mewakili pemikiran inovatif, berani yang diperlukan bagi membuka kunci sepenuhnya rahsia Ganymede. Satu perkara yang jelas, Ganymede masih menjadi tempat yang menarik untuk penerokaan saintifik. Geologinya yang unik, medan magnet dan potensi untuk kehidupan menjadikannya sasaran yang kukuh dalam usaha berterusan bagi memahami cara kerja sistem suria dan tempat kita berada. Apa pendapat anda? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe as well as signing off from space.